Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syamirahani binti Rosman dan nombor matrik saya adalah 141098. Tajuk pembentangan saya adalah Discuss the Philosophical Talks of Al-Kindi. Falsafah adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani iaitu filosofi yang berarti melihat segala sesuatu dengan perhatian atau berfikir tentang segala sesuatu dalam keadaan sedar. Pemikiran falsafah ini boleh muncul akibat daripada wujudnya proses penterjemahan yang berlaku sejak dahulu lagi. Peradaban selepas Nabi Muhammad SAW ianya telah dilanjutkan oleh Khulafa' Ar-Rasyidin dan puncaknya adalah ketika Harun Ar-Rasyid dan juga anaknya iaitu Al-Ma'mun. Ianya mereka ini berasal daripada dinasti Abbasiyah yang berhasil membangunkan peradaban ilmu berkat daripada penterjemahan secara sambungan daripada pemikir-pemikir luar, terutamanya pemikir daripada falsafah Yunani. Dalam melakukan proses penterjemahan ini, telah dikatakan bahawa tidak semua mampu dan boleh melakukannya kerana ianya memerlukan pengetahuan ilmu yang sangat tinggi. Oleh itu, bagi sesiapa yang terlibat secara langsung dalam proses ini, ianya akan dianggap sebagai seorang yang sangat berjasa. Dalam Islam, sandaran bagi ahli falsafah yang berjasa dalam ilmu penterjemahan ini adalah seorang ilmuwan yang sangat berpengetahuan luas dan juga berpengaruh, di mana ahli falsafah yang aktif dalam bidang penterjemahan ini adalah Al-Kindi. Biografi Al-Kindi. Al-Kindi atau juga disebut sebagai Al-Kindus dilahirkan di Kufah, di mana kawasan ini merupakan kawasan pusat pengajian dunia yang amnya dikenali sebagai tujuan tempat pembelajaran bagi satu mazhab dahulu. Al-Kindi memulakan pendidikannya di Kufah dan kemudiannya diteruskan ke Basrah dan akhirnya bertapak di Baghdad. Ia berpindah dari Kufah ke Basrah iaitu pusat pengajian bahasa dan juga teologi Islam, dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menetap di Baghdad yang merupakan ibu kota kerajaan Abbasiyah pada ketika itu dan juga merupakan pusat intelektual dan juga tamadun Islam. Al-Kindi dikatakan sangat fasih berbahasa Syria berbanding bahasa Yunani, namun kemudian tokoh ini mengambil keputusan untuk mempelajari bahasa Yunani. Hasil penguasaannya dalam bahasa Yunani tersebut mengakibatkan beliau mampu untuk menterjemahkan bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab yang pernah dilakukan oleh para intelektual Islam yang sebelumnya. Terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahawa Al-Ma'mun mengajak Al-Kindi bergabung dengan kalangan cendekiawan yang lain yang sedang bergiat dalam usaha pengumpulan dan juga penterjemahan karya-karya Yunani. Al-Kindi juga merupakan salah satu penterjemah terbaik di kota Baghdad. Karya-karya Al-Kindi. Al-Kindi dikatakan banyak meninggalkan karya terutamanya dalam bidang ilmu pengetahuan kerana beliau sangat aktif dalam bidang penterjemahan. Risalah dan makalah merupakan antara bentuk karya dan juga penulisan yang dimonopoli oleh Al-Kindi dan ianya dikhususkan dalam beberapa bidang sahaja. Karya dan juga tulisan Al-Kindi telah dikhususkan dalam bidang-bidang seperti falsafah, perubatan, muzik dan juga astronomi. Dikatakan bahawa karya-karya ini sangat terkenal dan memberi pengaruh yang sangat besar di Eropah, khususnya pada kurun pertengahan. Karya-karya dan risalah yang terpengaruh telah diterjemahkan dalam bahasa Eropah bagi memudahkan masyarakat tempatan memahami dengan lebih jelas mengenai kandungan dalam karya tersebut. Al-Kindi dikatakan lebih cenderung ke arah meminati dan juga meliputi bidang seperti terjemahan, matematik, geometri, etika, muzik, psikologi, geografi, geologi, farmasi dan juga isu yang berkaitan dengan perbincangan falsafah tersebut. Ini jelas menunjukkan Al-Kindi sememangnya sangat arif dalam pelbagai bidang dan juga memberikan sumbangan yang besar dalam bidang penterjemahan, terutamanya dalam penterjemahan falsafah Yunani. Okey, seterusnya pemikiran falsafah Al-Kindi. Pemikiran falsafah bagi Al-Kindi adalah salah satu cerminan doktrin yang asalnya daripada sumber Yunani klasik dan dihubungkan serta digabungkan dengan kepercayaan agama Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, falsafah dianggap sebagai ilmu berkaitan intipati sesuatu dalam batas kemampuan manusia. Hal ini meliputi ilmu ketuhanan, ilmu ketauhidan yang juga disebut sebagai wahdaniyah, ilmu kebajikan, fadilah dan juga sebarang kajian yang bermanfaat bagi manusia dahulu dan juga kini. Al-Kindi telah mengemukakan beberapa pemikiran falsafahnya melalui beberapa aspek seperti metafizik dan juga kedudukan jiwa dan akal.
Okey, bagi pemikiran tentang metafizik atau juga dikenali sebagai ketuhanan, Al-Kindi menjelaskan bahawa semua yang dapat dilihat oleh panca indera adalah disebut sebagai juz'iyah atau amnya khusus. Juz'iyah ini diartikan sebagai perincian bagi sesuatu yang khusus. Al-Kindi menyatakan bahawa setiap benda mengandungi dua hakikat. Yang pertama iaitu hakikat juz'iyah yang disebut sebagai aniyah, dan kedua ialah hakikat kulliyah yang disebut sebagai mahiyah. Keadaan ini berbeza dengan Tuhan, di mana menurut pemikiran Al-Kindi ini, Tuhan tidak mempunyai zat baik secara juz'iyah atau aniyah dan juga kulliyah atau juga disebut sebagai mahiyah. Tuhan juga bukan seperti benda-benda fizik yang dapat dilihat maupun disentuh oleh panca indera makhluk. Wujudnya tidak berakhir, sedangkan wujud lain disebabkan kewujudannya. Pemikiran falsafah Al-Kindi menjelaskan bahawa Tuhan adalah pencipta dan juga penggerak pertama, dan bukan penggerak pertama sebagaimana yang telah digariskan dalam pandangan Aristotle. Ia telah dilahirkan dan ia tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Dan keterangan ini dapat dilihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran daripada surah Al-Hadid ayat ketiga, yang bermaksud dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Okey, dalam menjelaskan metafizik iaitu ketuhanan, Al-Kindi juga menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhan. Mengenai sifat-sifat Tuhan, Al-Kindi juga menjelaskan bahawa terdapat dua sifat Tuhan yang penting, iaitu yang pertama Tuhan Maha Esa atau disebut sebagai wahdaniyah, dan juga kedua sifat ketidaksamaannya dengan makhluk yang disebut sebagai mukhalafatun lil hawadith. Bagi sifat pertama iaitu Tuhan yang Maha Esa, Al-Kindi telah menjelaskan melalui dua cara yang berbeza. Yang pertama dari segi perkataan Esa. Yang kedua, Al-Kindi menggunakan hujah oleh Musa ibni Maimun, kaedah yang benar untuk membuktikan keharusan dan juga keesaan Tuhan. Bagi sifat kedua iaitu mukhalafatul lil hawadis, iaitu ketidaksamaan Tuhan dengan makhluk hidup. Ianya adalah Tuhan tidak boleh disamakan dengan makhluk hidup, di mana Tuhan adalah Tuhan dan tidak boleh digambarkan sebagaimana fizikal makhluk hidup yang lain. Dalam menerangkan pemikiran falsafah Al-Kindi, Al-Kindi juga turut membahaskan tentang kedudukan jiwa. Jiwa ini diartikan sebagai sekumpulan keupayaan manusia bagi seseorang yang merangkumi proses sedar dan juga tidak sedar. Bagi Al-Kindi, jiwa atau disebut sebagai roh ini tidak tersusun, tetapi mempunyai arti yang penting, sempurna dan juga mulia. Al-Kindi telah mendefinisikan jiwa sebagai kesempurnaan awal fizikal semula jadi, mekanistik, dan memiliki kehidupan bertenaga atau peluang fizikal semula jadi yang mempunyai alat dan mengalami kehidupan. Jiwa jelasnya berbeza dengan nafsu, di mana apabila nafsu yang kurang baik, maka jiwa masih mampu untuk mengawalnya. Hal ini bermaksud bahawa jiwa mampu untuk menentang kehendak nafsu yang mendorong manusia melakukan kejahatan, maka jiwa akan memainkan peranan untuk menentangnya daripada melakukan perbuatan tersebut. Jiwa dikatakan kekal dan tidak hancur atau musnah atau juga rosak sebagaimana badan yang apabila sampai satu ketika ianya akan musnah. Menurut pemikiran falsafah Al-Kindi juga, jiwa sememangnya tidak musnah kerana ianya adalah bahan atau zat yang diciptakan oleh Tuhan. Jiwa yang telah berpisah dari badan akan kembali ke tempat asalnya. Dalam pandangan falsafah Al-Kindi ini, jiwa yang telah tidak lagi bersama badan akan kembali ke alam kebenaran atau juga alam akal, di mana ianya berada dalam lingkungan cahaya Tuhan, dekat dengan Tuhan dan dapat melihat Tuhan. Dalam pandangan Al-Kindi, pecahan bagi bahagian jiwa ini dipanggil sebagai daya yang merujuk kepada tiga, iaitu daya berfikir, daya marah dan juga daya syahwat. Daya berfikir ini atau disebut sebagai al-quwwah al-aqliyah ini juga disebut sebagai akal, di mana sesiapa yang dikuasai oleh jiwa yang berakal, maka dia akan menjadi manusia utama yang hampir menyerupai sifat-sifat Tuhan, seperti baik, pemurah dan juga sebagainya. Seterusnya, pemikiran falsafah Al-Kindi berkaitan kedudukan akal. Sejak dahulu lagi, pandangan berkaitan akal telah dibincangkan dan ahli falsafah juga telah menyuarakan pendapat masing-masing berkaitan konsep akal ini.
Seperti yang telah dijelaskan bahawa kedudukan jiwa dan akal ini mempunyai perkaitan yang utuh kerana daya fikir dihasilkan dari jiwa. Akal ini menurut Al-Kindi telah terbahagi kepada 3 bahagian tingkat. Yang pertama iaitu Al-Quwah, yang disebut sebagai akal yang masih berpotensi. Yang tingkat kedua adalah Al-Fil, di mana akal yang telah keluar dari sifat potensi menjadi aktual. Dan yang tingkat ketiga adalah akal telah mencapai tingkat kedua dari aktualitis, di mana disebut sebagai al-aql al-tisani. Akal dianggap sebagai ejen pengetahuan yang mengawal proses pembentukan pengetahuan melalui bantuan pengalaman. Walaupun akal dan jiwa ini dikatakan mempunyai perkaitan yang utuh dan mempunyai hubungan, namun ianya merupakan dua benda yang berbeza yang difahami melalui konsep-konsepnya yang berbeza. Secara kesimpulannya, pemikiran Al-Kindi merangkumi pemikiran berkaitan metafizik, iaitu jelasnya akan melibatkan penerangan berkaitan sifat-sifat Tuhan, dan juga pemikiran berkaitan kedudukan jiwa dan juga akal, di mana kedua ini mempunyai kaitan yang sangat utuh dan mempunyai makna yang berbeza. Tuhan tidak mempunyai zat, baik secara juz'iyah atau aniyah atau kulliyah, atau juga disebut sebagai mahiyah. Tuhan adalah Maha Esa yang menciptakan sekalian makhluk di muka bumi ini. Walaupun terdapat segelintir yang menyatakan bahawa karya-karya Al-Kindi ini hanya diambil dan dipetik dari karya-karya orang lain, namun ia tetap membawa kepada kemajuan dan juga pembangunan pada ketika itu, dan ianya dianggap sebagai saintis pada zaman Abasyah.